Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi pelajaran kita untuk matematik tahun 4. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 149. Okey, bagi yang tak ada buku teks tak apa, boleh kongsi dengan cikgu tengok video ni. Okey, kita nak tengok macam mana nak tukar unit masa untuk bulan dan tahun. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apa fakta kita, iaitu 1 tahun bersamaan 12 bulan. Jadi formula dia, tahun ke bulan kita akan buat darab, bulan nak tukar kepada tahun kita akan buat bahagi. Jadi ini formula dia. Okey. Okey, formula dia. Okey, tahun kepada bulan darab, bulan kepada tahun bahagi. Perhatikan kepala anak panah ni. Okey, perhatikan kepala anak panah ni. Okey, kemudian tengok kat sini. Okey, tengok soalan pertama ni, contoh dia. Okey, berapa bulankah tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan? Okey, kat sini dia dah cakap tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan ialah 5 tahun. Jadi sekarang ni tahun ni kita nak kena tukar dia kepada bulan. Kita nak tukar kepada bulan. Jadi kita tengok tahun nak jadi bulan. Apa buat? Kita darab. Tahun nak jadi bulan kena darab. Sebab tu tahun nak jadi bulan kita darab 12 bulan. Jadi buat dalam bentuk lazim begini. Okey, awak akan dapat jawapan 60 bulan. Dah siap? Okey. Senang kan? Yang penting kena ingat fakta yang ni. Alright, kita sambung lagi untuk soalan seterusnya. Okey, tengok soalan nombor 2 pula. Okey, seekor gajah Asia boleh hidup sehingga 840 bulan. Wow, lama tu tengok. Okey, ini gajah Asia. Okey, dia boleh hidup sehingga 840 bulan. Jadi, hitung usia gajah dalam tahun. Sekarang ni maklumat kita dalam bulan. Kita nak tukar jadi tahun. Jadi, tengok semula formula kita. Kalau bulan nak jadi tahun, kita kena buat operasi bahagi. Sebab tu kat sini kita buat operasi bahagi. Okey, ini kita panggil bahagi panjang. Okey, kita buat bahagi Okey, tengok bila nak buat bahagi, awak jangan ambil terus 840. Kalau awak terus baca 840, nak guna sifar 12 susah kan? Jadi baca 84 dulu. Okey, baca 84 dulu, tengok sifar 12. Baru boleh. Okey, kemudian sifar akan turun bawah, cari kawan. Okey, tak ada kan? Apa darab 12 dapat sifar? Sifar lah. Sifar darab 12 dapat sifar. Okey, operasi tolak. Okey, siap. Jadi, bersamaan dengan 70 tahun. Okey, soalan yang ketiga. Tukar 172 bulan kepada tahun. Okey, nampak? Kepada tahun dan bulan. Nak dua jawapan. Jadi, sekarang ni kita dah ada bulan. Dia nak tukar kepada tahun dan bulan. So, bulan yang ni tak ada masalah. Dia sama-sama. Yang sekarang ni kita kena ambil tahu ialah tahun. Jadi, bulan kepada tahun. Tengok semula formula. Bulan kepada tahun, kita kena buat bahagi 12. Jadi, 172 bahagi 12. Okey, selesaikan. Nanti bila baki ni adalah untuk bulan. Okey, yang atas ni, jawapan atas ni adalah tahun. Okey, boleh Alright, kita bergerak ke muka surat seterusnya, muka surat 150. Okey, muka surat 150, kita nak tukarkan tahun, dekad dan abad. Okey, tengok kat sini tips ni penting. Dekad kepada tahun. 1 dekad bersamaan 10 tahun. Okey, jadi 10 tahun bersamaan 1 dekad lah. Sama je. Kalau dekad nak jadi tahun, kita buat operasi darab. Tahun nak jadi dekad, kita buat operasi bahagi. Okey, tengok kat sini. Bangunan bergambar Petronas berusia 23 tahun pada tahun 2019 semenjak siap dibina. Okey, nyatakan 23 tahun dalam dekad dan tahun. Jadi dia nak 23 tahun ni dalam sebutan dekad dan tahun. Kita tahu 1 dekad 10 tahun kan? Okey, jadi tahun nak tukar jadi dekad. Tahun nak tukar jadi dekad. Jadi kena bahagi 10. Okey, kita bahagi 10, awak akan dapat jawapan dia begini. Ada baki. Baki ni adalah untuk tahun. Yang jawapan ni adalah untuk dekad. Okey?
Cikgu teruskan lagi untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Pada tahun 2020, Menara Condong Teluk Intan berusia 134 tahun. Tukar usia menara itu dalam abad dan tahun. Sekarang ni tahun dan abad pula. Tengok formula abad kepada tahun. Tadi dekad kan? Ni abad. Satu abad bersamaan 100 tahun. Jadi kalau tahun nak jadi abad, kita kena bahagi 100. Bagi 100 tahun, okey? Jadi sekarang ni tahun nak jadi abad. Tahun nak jadi abad, buat apa? Bahagi ke darab. Tahun nak jadi abad, tengok anak panah bergerak ke mana. Tahun nak jadi abad, jadi kena bahagi. Jadi kita akan buat operasi bahagi. Ataupun kita dah tahu dah 134 tahun, dalam dia ada 100 tahun dan bahaginya adalah 34 tahun. 100 tahun bersamaan 1 abad kan? Jadi jawapan kat sini adalah 1. Jawapan kat sini adalah 1. Kemudian kat sini jawapannya 34 tahun. Sekejap ya. Sini 1 abad, dekat sini 34 tahun. Okey, right. Okey, nampak Okey, tengok yang seterusnya, soalan nombor 3. 2 abad 1 tahun, 2 abad 7 tahun bersamaan berapa tahun? Jadi kat sini kejap Okey, kat sini 2 abad 7 tahun nak tukar jadi tahun. Jadi kita ada masalah dengan abad sebenarnya. Yang tahun ni kita tak ada masalah. Sebab sama kan 7 tahun. Jadi kita dah dapat pegang 7 tahun. Cuma 2 abad ni. Jadi kena ingat balik 1 abad berapa tahun? 1 abad 100 tahun. Jadi kalau 2 abad bermaksud ada 2 kali 100 tahun. Kan? 2 abad bersamaan 2 kali 100 tahun. Jadi kita dapat jawapan 200 tahun. Kita tambahkan dengan 7 sebab yang ni tadi. Akan dapat 207 tahun. Okey, untuk soalan nombor 4. 4 abad 8 dekad. 4 abad 8 dekad tapi nak tukar jadi tahun. Okey, macam mana ni cikgu? Tadi yang ni ada lagi perkataan dia, yang ni tak ada. So tak ada masalah. Kita kan dah tahu fakta 1 abad bersamaan 100 tahun. Kalau 4 abad, 4 kali 100 tahun bermaksud 400 tahun. Kemudian 8 dekad, 1 dekad 10 tahun. Jadi kita akan darabkan 8 kali 10 tahun. Dapat 80 tahun. Kemudian jumlahkan kedua-duanya. Awak akan dapat jawapan 480 tahun. Okey, cikgu harap semua murid boleh faham lah Okey, kemudian saya nak awak buat latihan dalam buku teks muka surat 151. Okey, buat soalan G. Soalan G ni soalan G sehingga soalan P. Boleh tak? Boleh Okey, G hingga P. Okey, nanti cikgu masukkan gambar dalam WhatsApp. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.